Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pada kali ini saya nak share mengenai apa konten ataupun skop yang kita akan kongsi. Okay, yang saya akan kongsi semasa basic course UBBS 984 ni. Alright. So sebenarnya untuk basic course ni kita akan berkongsi mengenai overview secara keseluruhan UBL tu. Okey, dari segi tujuan UBL diwujudkan, alright. Lepas tu kita kena tengok dalam UBL tu ada 9 bahagian. Okey, dan 10 jadual. Alright, cuma saya akan zoomkan kepada topik ataupun bahagian ke-7 dan ke-8, iaitu yang kepulauan sistem pasif dan aktif. Dan daripada 10 jadual tu ada beberapa jadual yang terlibat secara langsung dengan chapter 7 dan 8 tu lah. Right? Okay, ini antara jadual yang akan terlibat. Kita akan bagi overview. Okay, jadual ke-5, jadual ke-6, jadual ke-7, ke-8, 9 dan 10. Okay, dan setiap jadual ni dia ada kegunaan dia. Lepas tu macam mana kita nak relatekan setiap jadual tu dengan clause. Okay, macam mana? Okay, clause apa yang terlibat untuk jadual ke-5? Dia nak refer clause ke berapa? Lebih kurang macam tu lah. Sebab ini bawah basic. So kita intention saya adalah untuk tunjukkan ataupun kita kongsikan untuk keperluan ni kat mana nak refer. Okay, contoh kita nak refer untuk keperluan firefighting access lobby. Kita akan refer clause 229. Apa elemen dalam tu? Kita akan go through macam tu lah lebih kurang. Alright? Okay. So in generalnya sebenarnya kalau kita tengok dalam UBBL ni ada dua. Okay, ada dua clause untuk interpretation. Okay, satu di clause 2, undang-undang kecil 2, iaitu secara umum, taksyaran secara umum. Okay, dan undang-undang kecil 133. Okay, clause 133 ni adalah tafsiran khusus untuk kehendak kebombaan lah. Okay, sistem pasif dan aktif ni lah. So kalau kita tengok dalam UBL tu, kita check balik, clause 133 ni adalah starting clause untuk chapter 7. Okay. Alright. So in general, di bawah konsep pengawasan kebakaran ni ada dua. Satu pencegahan kebakaran, satu lagi adalah perlindungan kebakaran. Okey. Okey, saya akan overview benda ni. Okey, dari segi pencegahan apa benda? Okey, dari segi perlindungan kebakaran apa dia, bawah dia. Alright. So keperluan pasif dan aktif ni terletak di bawah perlindungan kebakaran. Okey. So kita akan pergi nanti satu-satulah. Okey, macam mana dia punya jadual keselamatan, macam mana yang kehendak aktif ni dari segi mengesan, mengawal, memadam, macam mana sistem yang beri amaran. Okey, secara general. Alright. So kalau kita tengok kepada konsep pengawasan kebakaran tadi tu, okey, perluan pasif ni dia ada mengambil kira 3 faktor, iaitu kelengkapan laluan kecemasan, pemetakan, elemen struktur dalam bangunan dan bahan-bahan binaan. Okey, alright. Konsep akan bentuk tempat keluar ni pula, dia perlu ambil masa. Okey, nak design tu, dia perlu ambil kira dari segi masa, jarak, okey, pilihan untuk lari. Okey, lepas tu jalan keluar yang selamat. Mesti keluar dari bangunan secepat yang boleh. Alright. So, ini kita pergi kepada bahagian 7. Bahagian 7 ni adalah mengenai kehendak-kehendak menentang kebakaran. Okey, so dia starting dia selepas tafsiran 133 tadi, dia terus pergi kepada 134 adalah penetapan kumpulan maksud. Okey, maksud sekarang ni kita akan tengok, okey, dalam 134 ni dia bagi tahu adalah mengenai penetapan kumpulan maksud. Kat mana nak refer penetapan kumpulan maksud adalah di dalam jadual kelima. Contoh macam itulah kita akan go through. Kita akan go through ke jadual kelima ni ada 8 kumpulan maksud. In general dia, okey, sekarang kumpulan kediaman kecil apa dia, okey, anduk pejabat apa dia, alright. Ni kalau kita refer dalam jadual kelima. Ada lagi satu rujukan, okey, di dalam apa tu? MS 183 pun ada dia tunjukkan mengenai kumpulan maksud ni. Alright, dia lagi banyak ada contoh-contoh lah. Right, selain itu kita akan sharekan contoh apa tu undang-undang kecil 136 hingga 137 ni dia cerita mengenai apa? Okay, mengenai pemetakan. Okay, 137 ni kalau void, untuk void. Macam tu lah. Kita akan go through mana yang berkaitan lah. Right, untuk 140. 140 ni dia cerita pasal SS. Berapa lebar jalan dia, berapa bon jalan, berapa kecurangan jalan, berapa dia punya clearance height. Okay, dan berapa apa dia jenis-jenis kemudahan membelok yang ada. Okay. Alright. So nanti kita tengok juga jalan mati macam mana nak implement. Okey, dari segi maksud 133 ni macam mana. Okey. Lepas tu dekat dalam dia punya clause dekat mana refer.
Okey, selain daripada itu kita boleh tengok juga dari segi, nak kira lebar tangga tu macam mana, clause mana yang bagi tahu, okey. Kalau kita refer dalam 176 ni, okey, UUK 176 dia dah bagi tahu kaedah nak kira. Okey, kaedah nak kira, cara nak kira based on floor area, bahagi berapa dia punya beban pendudukan. Okey, nak refer figure-figure tu di dalam jadual ketujuh. Alright. Okey, so kita masuk juga untuk 179 ni tangga nak tirus nanti salah satu, apa, clause, okey. Dia bagi tahu, tangga tirus ni, dia boleh sebagai option, sebagai tangga kedua, tapi bukan, sebagai laluan, keselamatanlah, laluan tangga keselamatan. Right? Okay, nanti betul kita akan masuk settle nanti chapter 7 nanti kita akan pergi. Ini di antaranya lah apa yang saya sini adalah di antara clause-clause yang kita akan kongsi. Okey, lepas tu kita akan masuk pula dalam chapter 8. Okey, bahagian 8 ni iaitu mengenai penggera kebakaran, pengesahan api, pemadam api dan akses tentang kebakaran. Ni more tu aktif lah. Okey, tapi ada kaitan juga yang pasif-pasif juga macam akses ni adalah dalam pasif punya requirement lah. Okey, 229. Alright, so nanti kita akan bagi dari segi definasi dia, okey. Apa dia sistem pemasangan tetap dalam bangunan, apa dia sistem pemasangan tetap luar bangunan, okey. Sistem pengudaraan, alright. Tu dari segi tujuan dia untuk apa, alright. So kalau kita tengok jenis-jenis nanti kita akan begini, jenis-jenis perlindungan aktif. Okey, sini pilih bomba, okey, kat clause mana nak refer, 225. Pacu kuring basah-basah kat mana, okey, kebelah hostel tu kat mana. Okey, untuk sprinkler system, macam mana, berapa banyak design, okey. Sebab kita kena tahu dalam UBBL dia hanya menyatakan kehendak. Adakan. Okey. Sila adakan sprinkler system, adakan pilih bomba, adakan apa-apa semualah. So macam nak buat dah kena refer MS, okey, BS, okey, mana-mana yang standard-standard yang berkaitan lah. Okey, cuma untuk yang konsep basic ni kita akan tunjukkan ini dia dalam chapter 8. Bahagian 8 inilah sistem-sistem yang akan terlibat lah. Okey, dan nak refer clause mana. Okey, untuk overall keperluan sistem ni terletak dalam jadual ke-10. Alright. Bangunan ni, ini kriteria dia kena sistem ni. Okey, lebih kurang macam tu. Right. Lepas tu kita tengok juga sistem bantuan tentang kebakaran. Apa dia selain daripada sistem-sistem yang tadi tu, apa lagi sistem pemadaman kebakaran yang ada? Okey, pressurized system, ada smoke extract, okey, ada PA system, okey, fire intercom, alright. So ni kita akan go through lah. Kita akan go through tak adalah secara deep, alright. Tapi secara maksud you all tahu kat mana keperluan-keperluan tu, terletaknya keperluan ni. Alright. Okey. Tu saja untuk antara kita punya perkongsian nanti, tapi lebih banyaklah nanti. Okey. Saya akan bagi juga clause-clause lain. Ini secara rumusan. Rumusan apa kita akan share nanti dalam kelas tu. Alright. Kita akan pergi one by one. Alright. So siapa yang berminat nak join nanti kelas kita ni, okey, untuk siri 2 2021 bulan 4 dah keluar jadual tu. Nanti you boleh refer, okey, di bahagian komen. Saya akan letak link, siapa minat kita boleh belajar sama-sama. Alright. Itu saja. Kita jumpa nanti di dalam kelas. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera.